Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita. Hari ini saya kongsikan pula kepada semua, khususnya rakan-rakan guru dan juga para pelajar, format baharu KSSM SPM 2021 berkaitan dengan teknik menjawab soalan kertas 1 bahagian A, dan kita khususkan kepada bentuk pendapat, karangan bentuk pendapat. Okey, jadi kita teruskan. Okey, contoh item bahagian A. Ini contoh item, saya masih guna yang contoh daripada lembaga peperiksaan kemukakan. Okey. Jadi arahan yang paling jelas, panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, ini contoh satu yang dikemukakan oleh lembaga baru-baru ini. Apabila kita lihat contoh satu ini, okey, arahan soalan. Okey, kita lihat di sini, ya. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Okey. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Okey. Dan panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, baiklah. Okey, apabila kita melihat soalan seumpama ini, arahan soalan perlu jelas, ya. Daripada arahan soalan ini, kita akan mengupas isi-isinya. Okey. Dan arahan soalan itu telah mengemukakan tema kepada soalan ini, ya, tema kepada bahan ini. Okey, iaitu amalan membaca, ya, amalan membaca. Ini tema kepada soalan ini. Oleh itu, daripada petikan ini ataupun bahan ini, kita boleh kemukakan 2 ataupun 3 isi, ya, 2 ataupun 3 isi. Dan kemungkinan bagi pelajar yang pintar, cara menghurai yang lebih panjang, mungkin pelajar ini boleh mengemukakan satu isi dan dihuraikan dengan cukup baik di situ, ya. Kemungkinan keadaan itu boleh berlaku. Okey. Jadi kita lihat bagaimana teknik menjawab soalan seumpama ini, ya. Okey, teknik menjawab soalan. Okey, yang pertama, baca dan fahamkan arahan soalan. Okey, jadi daripada bentuk soalan itu, kita kena baca dan fahamkan betul-betul arahan soalan, ya. Dan kenal pasti tema daripada arahan soalan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, tema dalam arahan soalan rasanya jelas, ya, berkaitan dengan amalan membaca, itu tema. Okey, seterusnya, kehendak soalan ataupun isi diperoleh daripada bahan yang dikemukakan, sama ada bentuk tersurat maupun tersirat. Okey, jadi bahan yang dikemukakan itu, kita boleh olah bahan tersebut dan jadikan dia sebagai isi, sama ada faktor-faktor, kebaikan, kesan ataupun langkah-langkah, itu kita boleh keluarkan kehendak soalannya berdasarkan bahan yang kita peroleh itu. Setakat ini jumlah isi dan perenggan tidak ditetapkan, namun perlu sesuai dengan sumber bahan yang diberikan dan jumlah patah perkataan yang ditetapkan, yaitu antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, jadi jumlah perenggannya terpulang kepada kemampuan cara menghurai para pelajar, ya. Yang pastinya kita perlu ada pendahuluan, ya, dan juga penutup ataupun kesimpulan. Selebihnya yaitu isi, kemungkinan pelajar boleh kemukakan 1, 2 ataupun 3, ya. Jadi bagi pelajar yang kemungkinan agak pandai, tidak mustahil mereka boleh buat satu isi sahaja berdasarkan cara huraian mereka, ya. Dan juga setengah pelajar mungkin boleh kemukakan 2 isi,
ya. Dan mungkin pelajar yang lemah boleh membina 3 isi. Apa yang pasti karangan kita tidak kurang daripada 150 dan tidak lebih 200 patah perkataan. Perkara ini perlu sentiasa diingatkan kepada pelajar kita, khususnya pelajar-pelajar kelas hadapan ini, kelas hadapan. Biasa mereka akan buat lebih daripada 200 patah perkataan. Jadi kemungkinan selepas ini kita boleh biasakan dengan pelajar kita bagaimana menghasilkan karangan yang 150 hingga 200 patah perkataan, dan jumlah perenggannya tidak ditetapkan. Jadi kita kena ajar pelajar kita mungkin boleh menghasilkan 3 perenggan, hasil daripada 1 pendahuluan, 1 isi dan 1 penutup, ataupun 1 pendahuluan, 2 isi dan 1 penutup. Sebab kalau kita buat lebih daripada 3 isi ataupun 3 isi, kemungkinan jumlah patah perkataan akan lebih daripada 200 patah perkataan, khususnya pelajar-pelajar yang pandai. Okey, jadi ini contoh, saya akan kongsikan satu contoh jawapan yang saya hasilkan. Contoh jawapan ini biasanya saya akan berikan kepada pelajar-pelajar pertengahan dan juga belakang. Okey, ini contoh pendahuluannya. Pada masa ini, isu amalan membaca sering diperkatakan oleh masyarakat dalam media massa, sama ada media cetak maupun media elektronik. Amalan membaca ialah budaya penerapan pembacaan dalam diri maupun dalam masyarakat. Persoalannya, apakah manfaat dan cara memupuk amalan membaca dalam kalangan masyarakat? Jadi antara isi yang kita akan cuba kupas, keluarkan ialah manfaat dan juga cara, cara memupuk. Cara memupuk ini antara isi yang kita akan keluarkan. Okey, kita lihat isi yang pertama. Ini contoh isi 1 ataupun contoh jawapan isi 1. Sekali lagi untuk pengetahuan, contoh jawapan ini saya kemukakan biasanya untuk pelajar-pelajar pertengahan dan juga pelajar belakang. Aras-aras pelajar pertengahan. Antara manfaat amalan membaca ialah menambah ilmu pengetahuan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila amalan membaca ini dibudayakan dalam diri seseorang, sudah pasti banyak ilmu pengetahuan akan diperoleh. Kesannya sebagai seorang pelajar tentunya akan menjadi lebih cemerlang dalam pelajaran. Contohnya, ramai pelajar yang rajin membaca dan selalu mendapat anugerah nilam di sekolah biasanya terdiri daripada pelajar yang cemerlang. Ini contoh jawapan isi 1. Seterusnya kita lihat contoh isi yang kedua. Contoh jawapan ataupun isi yang kedua. Sementara itu, cara untuk memupuk amalan membaca pula ialah mendidik anak-anak membaca dari peringkat kecil lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kanak-kanak ini diberikan pendedahan awal, sudah tentu mereka akan lebih mudah untuk membudayakan amalan membaca sehinggalah pada usia dewasa kelak. Kesannya, amalan membaca ini akan terus berkembang kepada pelbagai peringkat umur. Contohnya, kanak-kanak prasekolah telah mula diterapkan dengan amalan membaca bukan sahaja di sekolah, bahkan di rumah. Itu contoh jawapan isi kedua. Dan akhir sekali, kesimpulan ataupun penutup. Kesimpulannya, amalan membaca perlulah sentiasa disemai dalam semua kalangan dan lapisan masyarakat agar masyarakat kita terus berilmu pengetahuan, dan sesuailah dengan kata-kata bangsa membaca, bangsa berjaya. Kita lihat semula bahan yang dikemukakan. Jadi apabila kita lihat pantun ini secara keseluruhannya, maknanya kita akan memperoleh manfaat daripada membaca. Itu maksudnya kita perlukan isi manfaat. Ini apabila kita lihat bahan sumber ini pula, penekanan banyak kepada cara bagaimana untuk
memupuk amalan membaca ini, ya. Cara bagaimana kita memupuk amalan membaca. Jadi itu antara sebab saya kemukakan dua isi yang berkaitan. Yang pertama manfaat, dan yang kedua cara. Okey. Dan bahan yang dikemukakan di sini hanyalah kemungkinan kita boleh gabungkan sebagai isi ataupun fakta-fakta tertentu sahaja, ya. Ataupun kalau sekiranya ada pelajar yang ingin memasukkan ini sebagai isi, tidak ada masalah kepada pelajar tersebut. Yang penting pelajar itu dapat mengolah dan mengurai isi yang mereka faham. Baiklah, baiklah. Ini contoh jawapan lengkap. Kita akan dapat 4 perenggan, 1 pendahuluan, 2 isi, dan 1 kesimpulan. Dan hasilnya kita peroleh 195 patah perkataan. Okey. Jadi ini contoh, dan saya akan kongsikan pada bahagian deskripsi nanti contoh jawapan ini, ya. Okey, minta maaf sekiranya ada kesalahan-kesalahan tertentu dalam penulisan ini, tata bahasa dan sebagainya, saya minta maaf. Okey. Jadi itu sahaja untuk saya kongsikan pada kali ini. Sekian, semoga bermanfaat, dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.